Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Cikgu Nur Hayati binti Yaakob, guru mata pelajaran kamu Reka Bentuk dan Teknologi. Okey, untuk kali pertama hari ini kita akan mengikuti unit 1 iaitu penghasilan projek. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal pasti bentuk projek bertema bahan bukan logam, dan yang kedua, mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya. Okey, kita lihat yang pertama iaitu bahan bukan logam. Apa yang terdiri daripada bahan bukan logam? Ini adalah bahan bukan logam yang pertama iaitu polyvinyl klorida atau singkatan kita panggilnya adalah PVC. Okay. Di sini adalah ciri-ciri bagi PVC. Ringan, keras, kukuh, mudah dilentur, kuat dan tahan lama. Yang kedua, tahan daripada cuaca yang berbeza. Seterusnya, terdiri daripada pelbagai saiz, warna dan saiz. PVC juga sebagai penebat haba yang baik, objek yang legak, dan PVC ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu daripada urut berongga atau juga kepingan logam dan lain-lain lagi. Okey. Ini adalah contoh bagi beberapa objek yang diperbuat daripada PVC. Objek-objek ini dapat didapati di sekeliling kamu dan juga terdapat di rumah masing-masing. Contoh yang pertama adalah hos. Hos ini kita dapat lihat ataupun didapati pada mesin basuh. Yang kedua, pintu PVC tanpa plastik. Biasanya digunakan untuk dijadikan pintu-pintu tandas. Ianya tidak terdiri daripada plastik. Itu kita menggunakan PVC. PVC tadi adalah polyvinyl klorida. Okay, yang ketiga, contoh pipe. Pipe mempunyai pelbagai saiz. Semuanya menggunakan polyvinyl klorida. Okay, ini kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu, buku RBT, muka surat 2. Okay, baik. Kita tengok yang seterusnya adalah bahan bukan logam bagi perspek. Okay. Perspek adalah bahan yang ringan, keras dan juga tahan lama. Terdiri daripada pelbagai warna. Perspek juga boleh didapati dalam bentuk rod, kepingan dan juga tiub. Okay, kita lihat contoh bagi perspek. Okay, ini contoh bagi perspek. Tanda keluar biasa terdapat di berdekatan dengan pintu keluar. Okay, yang kedua ini adalah plate ataupun nombor pendaftaran pada kenderaan. Yang ini papan tanda biasanya terdapat di sekitar kawasan sekolah kamu sendiri. Dan yang contoh keempat adalah contoh peti aduan polis. Okay, keempat-empat inilah merupakan contoh objek ataupun benda yang dibuat daripada perspek. Okay, boleh rujuk juga dalam buku teks. Kamu semuanya ada dalam buku teks dalam muka surat 3. Okay. Kita lihat perbandingan PVC dengan prospek. Apa itu perbandingannya? Yang pertama, bagi PVC ianya tidak mudah retak. Manakala untuk perspek adalah mudah retak. Okay. Yang kedua, PVC mudah dilentur, manakala perspek sukar dibentuk ataupun dilentur. Kerana perspek ni keras, memang kalau dilentur mungkin boleh patah. Okay. Yang ketiga, PVC murah didapati, manakala perspek adalah bahan yang sedikit mahal. Okay, ini juga kamu boleh rujuk, semua ni boleh rujuk dalam buku teks kamu masing-masing. Okay, baik. Kita lihat seterusnya akan mengikuti tentang alatan tangan. Okay, alatan tangan yang pertama adalah gergaji tangan. Okay, gergaji tangan seperti ini rupanya, ada pemegang, bilah dan juga mata. Ini cara ataupun gambar menunjukkan gergaji tangan digunakan. Okay, apa fungsinya? Digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okay, ini adalah kegunaan bagi gergaji tangan. Lihat. Yang kedua. Okay, yang kedua,
Gergaji lengkung halus. Okey, ini adalah contoh gambar bagi gergaji lengkung halus yang mempunyai pemegang, bahagian rangka, bilah dan juga mata. Ini cara menggunakan gergaji lengkung halus. Fungsinya adalah digunakan untuk menggergaji bentuk melengkung pada bahan nipis. Okey, gergaji ni mesti dipasang matanya menghala ke arah pemegang seperti ni. Jika dipasang terbalik memang tak boleh dibuat untuk memotong lah ataupun menggergaji. Alatan tangan yang ketiga ialah gergaji kerawang ataupun dipanggil scroll saw. Okay, ini adalah contoh ataupun gambar bagi gergaji kerawang yang mempunyai bahagian suis, motor, lengan dan juga tapak kerja. Bahagian ini adalah gambar menunjukkan bagaimana ianya digunakan untuk memotong. Kegunaan gergaji kerawang ini digunakan untuk memotong bahagian melengkung dengan cepat. Kenapa dikatakan dengan cepat? Kerana gergaji ini menggunakan tenaga elektrik, tidak menggunakan tenaga manusia. Dan juga mata bagi gergaji kerawang adalah halus daripada gergaji melengkung yang tidak menggunakan tenaga elektrik. Kerjanya lebih cepat dan banyak kilang ataupun perusahaan yang menggunakan gergaji ini kerananya menggunakan tenaga elektrik. Okay, alatan tangan keempat adalah pahat. Okay, ini menunjukkan gambar pahat yang mempunyai hulu, mata dan ini merupakan pandangan sisi bagi mata pahat dekat sedikit seron sini. Okay, ini cara menggunakan pahat. Okay, pahat digunakan untuk memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Okay, saiz pahat ini ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Lebar mata adalah di sini. Okay, maksudnya setiap pahat mempunyai saiz yang tersendiri bergantung kepada lebar matanya. Okay, yang kelima, pisau pemotong perspek. Okay, ini contoh salah satu pemotong perspek yang mempunyai bahagian mata dan juga pemegang. Okay, ini cara menggunakan. Okay, nampak kelihatan seperti pemotong biasa tetapi agak berbeza dari segi matanya, sedikit bengkok di sini. Okay, digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Untuk memotong bahagian melengkung tidak sesuai menggunakan pisau pemotong perspek ini. Okay, yang keenam, pistol pengokot ataupun dipanggil stapler gun. Okay, ini adalah contoh bagi pistol pengokot yang mempunyai perumah dan juga pemegang di bahagian sini. Ini cara menggunakan. Okay, pistol pengokot ini mesti digunakan bersama dawai kokot. Dawai kokot akan dimasukkan di bahagian perumah. Okay. Kegunaannya adalah digunakan untuk mencantum dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Kerana papan lapis yang nipis ataupun tidak terlalu keras. Jika bahan yang keras tak sesuai untuk menggunakan pistol pengokot. Okay. Yang ketujuh, pistol perekat panas ataupun hot glue gun. Okay, ini bahagian muncung, picu penekan dan juga bahagian penekan dan cara memegang dan menggunakan pistol perekat panas ni. Okay, pistol perekat panas mesti digunakan bersama rod perekat panas ataupun kita panggil gum je lah. Okay, di ujung sini rod perekat panas dia. Kegunaannya adalah untuk mencairkan rod perekat panas di mana rod yang dicairkan digunakan untuk mencantumkan bahan. Okay, dia punya rod dimasukkan bahagian belakang. Alat ataupun alatan tangan ini akan mencairkan rod perekat ni. Maka bahagian bahan akan tercantum apabila perekat yang cair diletakkan. Okay, dapat ya. Terusnya, dan yang akhir sekali adalah aktiviti. Yang pertama, sediakan buku latihan. Okay, satu buku latihan yang panjang. Okay, untuk aktiviti yang pertama, nombor 1, buat perbandingan antara PVC dengan perspek dalam bentuk jadual.
Okey, macam ni contoh jadual. Buat perbandingan antara PVC dan juga perspek. Okey, untuk yang kedua, buat nota alatan tangan dan fungsinya dalam bentuk jadual. Okey, alatan tangan, bahagian ni fungsi. Okey, bahagian alatan tangan, kamu lukiskan sedikit gambar atau pelakaran gambar. Contoh gergaji tangan, sudut bahagian sini letakkan fungsi. Kamu boleh rujuk dalam buku teks ataupun nota yang cikgu beri ni. Okey, kemudian yang akhir, jawab latihan pada link untuk pentaksiran. Latihan yang kamu buat melalui Google Form ini cikgu akan kira juga sebagai kehadiran untuk kelas hari ini. Okey, itu saja daripada Cikgu Nurhayati. Sekian. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum.